guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini sahabat semua, berakhirlah lawatan 3 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China. Dan satu yang sangat membanggakan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mencipta sejarah dengan membawa pulang pelaburan bernilai RM170 bilion. Wow, bagi tepukan. Dan akhirnya hari ini sahabat semua, kalau kita lihat apa yang berlaku di China sebenarnya agak mengejutkan kita, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini telah disambut dengan hamparan permadani merah. Sambutan rasmi kerajaan China sempena lawatannya ke negara tembok besar China itu. Ketibaan beliau di Balai Timur Great Wall Hall of the People disambut oleh rakan sejawatnya daripada China, Li Qiang. Lagu kebangsaan kedua-dua negara kemudiannya dimainkan sebelum Anwar dibawa memeriksa barisan kawalan kehormat. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan pertemuan mesyuarat dua hala. Jadi sahabat semua, sebelum kita mendengar kenyataan daripada Perdana Menteri, jangan lupa untuk terus support Orang Apa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita membanggakan daripada Perdana Menteri, sambutan kapit merah seorang pemimpin yang sangat disegani, pemimpin dunia. Itu dia sahabat semua. Jarang sekali kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang mendapat sambutan sebegini rupa, tetapi tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya lawatan ke China bawa pulangan besar kepada negara. Itu antara kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau kembali ke tanah air, yang mana katanya Malaysia dan China bersetuju untuk memantapkan dan membawa hubungan dua hala kedua-dua negara ke tahap yang lebih tinggi, dipacu dengan kerjasama lebih mendalam dan bermakna dalam pelbagai aspek. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama strategik ini merangkumi antaranya bidang politik, perdagangan dan juga pelaburan. Beliau turut menyifatkan lawatan rasmi sulungnya ke negara China sebagai satu pencapaian yang membawa manfaat besar kepada negara dan juga rakyat Malaysia. Menurut beliau lagi, tumpuan yang diberikan oleh pihak kerjasama dan juga pimpinan China serta sambutan daripada tokoh-tokoh perniagaan dan industri China terhadap lawatannya ini menunjukkan keakraban hubungan kedua-dua negara. Katanya lagi, sambutan dan tumpuan yang diterima hebat dan luar biasa. Saya anggap ini satu perkembangan sangat positif. Kunjungan ini memberi manfaat besar kepada negara, kepada rakyat Malaysia, katanya kepada media Malaysia dalam satu sidang akbar di akhir lawatan rasmi beliau ke China semalam. Perdana Menteri berkata semasa pertemuan beliau dengan Presiden China Xi Jinping dan rakan sejawatannya Li Qiang, Presiden kedua-dua pihak bersetuju untuk merancangkan hubungan perdagangan dan kerjasama ekonomi di bawah inisiatif jalur dan laluan BRI, termasuk mempercepatkan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Dalam projek usaha sama, beliau berkata China bersetuju untuk menggunakan tenaga kerja mahir dan juga profesional tempatan berbanding amalan sebelumnya. Ini dia terbaik. Maksudnya, kalau menggunakan tenaga kerja mahir dan profesional daripada Malaysia itu sendiri, ini membekalkan tenaga kerja ataupun peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Jadi mereka bersetuju untuk menggunakan tenaga kerja tempatan hanya untuk bidang-bidang pengkukusan yang tidak terdapat di Malaysia. Mereka akan bawa masuk dari China. Ini akan terpakai ke atas semua projek-projek lain, kata beliau. Anwar berkata kedua-dua pihak juga bersetuju untuk menerokai bidang-bidang kerjasama baharu termasuk pembuatan kereta generasi baru serta industri halal. Wow, itu dia memang satu yang terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau melakukan kunjungan hormat lawatannya secara rasmi negara China. Beliau dapat melakukan kerja yang begitu terbaik sekali. Dan saya percaya sahabat-sahabat semua, esok adalah hari sidang Dewan Rakyat bersidang, dan pastinya walaun lebay-lebay pemimpin-pemimpin daripada Pertikaian Nasional akan cuba untuk menaikkan satu lagi isu. Adakah mungkin isu komunis ini akan dimainkan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS, daripada Bersatu, daripada geng Takut Anwar, geng Sapu Bersih ini? Pastinya
mereka akan mencari berbagai hela, berbagai isu dimainkan untuk mengatakan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China sekali lagi gagal, seperti mana isu yang dimainkan oleh mereka di semasa lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi, mengatakan tidak punya jemputan daripada Sultan ataupun Sultan Salman. Tetapi hakikatnya pihak Arab Saudi sendiri juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa lawatan itu adalah lawatan rasmi yang telah mendapat perkenan ataupun jemputan daripada Sultan Salman. Tapi kita tahu pihak pembangkang hari ini tidak mempunyai level yang tinggi. Mereka mempunyai standard yang begitu rendah dan sangat mengecewakan. Isu yang mereka mainkan bukanlah isu rakyat, melainkan isu-isu untuk memburukkan kerajaan yang ada pada hari ini, khususnya ditujukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin utama negara kita, Perdana Menteri yang ke-10. Contohnya seperti yang mereka mainkan, lawatan tidak masuk Kaabah dan sebagainya. Mereka menganggap ini semua gagal, tetapi sedangkan pada hakikatnya mereka membutakan mata mereka berkaitan dengan isu sebenar, yaitu intipati kepada lawatan tersebut untuk mencari, untuk mengukuhkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Jadi adakah mungkin isu komunis ini akan dimainkan sekali lagi oleh pihak pembangkang, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar ini di Parlimen pada hari esok, sahabat semua, hari Isnin 3 hari bulan April. Jadi kita menantikan apakah yang akan dilakukan oleh pihak pembangkang melalui lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu membanggakan seluruh rakyat Malaysia dengan usaha, dengan kerja keras beliau sebegitu rupa. Wajar untuk diberikan tepukan untuk Perdana Menteri kita ini. Mari terima kasih terima kasih kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan semangat wajah, dengan komitmen yang begitu tinggi diberikan, kita melihat hari ini, sahabat semua, Datuk Seri mencipta sejarah dengan membawa pulangan yang begitu baik untuk negara kita. Ia akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada negara kita khususnya, dan juga meningkatkan hasil pendapatan negara. Dan yang paling penting juga adalah untuk rakyat, peluang pekerjaan itu akan disediakan. Jadi terima kasih. Itu saja apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sembarang komen, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, jangan memberikan komen dengan maki hamun seperti lebay-lebay, walan-walaun yang sepertinya tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar laut Cina Selatan. Itu dia. Terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Belanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.